tindakan jangka pendek akan dilaksana di BKL untuk mengatasi banjir di Kuala Lumpur. Perinciannya kita bersama Sri Muhammad Nur. Silakan Su. Baik, Sahih. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL telah mengenal pasti 31 lokasi berlaku banjir dan akan melakukan tindakan jangka pendek bagi mengatasinya. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim, di antara tindakan jangka pendek tersebut menempatkan pasukan pemantau di lokasi banjir dengan kekuatan 10 pegawai bagi setiap kumpulan. Mei lepas, Datuk Seri Syahidan dan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahathir Cik Ngah berpeluang menghadiri persidangan antarabangsa ke-27 mengenai masa depan Asia di Tokyo, Jepun. Semasa persidangan tersebut, Datuk Seri Syahidan dan Datuk Seri Mahathir berpeluang melihat bagaimana Jepun terutama di Tokyo dan Itabashi mengatasi masalah banjir yang sering berlaku. Cuma di Tokyo dan Itabashi dan kebanyakan bandaraya utama di dunia ni, dia buat bawah jalan. Sebab kalau bawah bangunan tak boleh, bangunan dengan curucuk yang banyak. Dia buat bawah jalan. Tapi di KL ni kita tengok jalannya agak sempit. Dia orang jalan besar. Kita agak sempit sebab pembangunan kita telah mewarisi pembangunan daripada zaman British dulu. Jadi ada satu cadangan yang baik. Dan ini Tokyo pun setuju dengan kita. Di BKL telah mengenal pasti tindakan jangka sederhana iaitu membina on-site detention OSD bawah tanah untuk menampung lebihan air hujan lebat. Tambah beliau, cadangan bagi program jangka panjang pula adalah membina terowong penyimpanan air bawah tanah berkapasiti tinggi. Baik, Perbadanan Putrajaya PPJ bersama Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB bekerjasama mempromosikan Wood Plastic Composite WPC untuk ditempatkan di taman-taman awam sekitar Putrajaya. Langkah itu sebagai menyokong industri alternatif kayu di negara ini dan merealisasikan hasrat Perbadanan Putrajaya untuk mengiktiraf taman-taman awam. Naib Presiden Kanan Perbadanan Putrajaya, Datuk Town Planner Fadlun Mak Wujud berkata, selain memanfaatkan pengunjung, ia sekaligus dapat mempromosikan perabot taman yang berasaskan WPC kepada orang ramai, iaitu produk yang dibina melalui kaedah campuran kayu dan plastik. Penempatan perabot berkenaan di Anjung Floria juga dilihat bertepatan, memandangkan kawasan itu adalah menjadi tempat persinggahan atau pit stop kepada pengunjung. Beliau turut berharap agar produk tersebut dapat diperluaskan ke taman-taman awam lain. Kita yakin dengan penggunaan WPC, so dia akan mengurangkan kos penyelenggaraan. Terutamanya semua yang dulu komponen-komponen taman, boardwalk dan sebagainya yang menggunakan kayu, so now kita slowly tukar kepada bahan ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan perabot taman dan pertukaran nota kolaborasi bagi menggalakkan dan mempromosikan penggunaan WPC sebagai alternatif kayu bersama Ketua Pengarah MTIB Mahbar Atan di Anjung Floria Putrajaya. Pada majlis tersebut, PPJ turut menerima 4 set perabot taman terdiri daripada bangku taman, meja dan tong sampah yang dihasilkan daripada 2 bahan utama iaitu kayu dan juga plastik. Bercirikan mesra alam, penghasilan perabot berkenaan juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap sumber hutan asli, selain mempunyai ketahanan terhadap lembapan dan serangan anak-anak. WPC ini selaras dengan dasar agri-komuniti negara yang menggalakkan sirkular ekonomi. Kita menggunakan bahan mentah yang terbuang, sawdust, mana 80% kayu campur dengan plastik menjadi satu produk yang begitu unggul untuk digunakan di outdoor. Tambah beliau, perabot berkenaan akan ditempatkan di beberapa lokasi sekitar Anjung Floria bagi kegunaan orang awam dan akan dijadikan perintis kepada projek-projek yang bakal dirancang. Tiada alasan sukar melunaskan tanggungjawab membayar zakat. Pelbagai kaedah telah dibuat bagi memudahkan pembayar zakat melaksanakan tanggungjawab antaranya melalui potongan gaji berjadual. Pusat Pengurutan Zakat PPZ Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib kini giat melaksanakan kempen menunaikan zakat secara potongan gaji berjadual melalui skim PZ Binyak.
Eksekutifnya Abdul Hakim Amir Osman berkata, skim tersebut boleh dimanfaatkan kaki tangan kerajaan dan swasta di wilayah persekutuan kerana ianya saluran yang konsisten dan selamat. Ianya boleh dilakukan dengan mendaftar secara dalam talian di ptg.zakat.com.my atau mengisi borang di kaunter PPZ dan melalui majikan masing-masing. Kita sasarkan pembayar sebanyak 5,000 orang untuk dalam tempoh dari 1 Jun hingga 31 Disember dan juga sasaran kutipan setahun melalui potongan gaji sebanyak 40 juta ringgit Malaysia. Beliau ditemui selepas melancarkan kempen skim potongan zakat bulanan 2022 di Ibu Negara. Menerusi PZB juga, pembayar zakat dilindungi skim kafalah muzaki atau khairat kematian bernilai RM3,000. Pada majlis yang sama, beliau turut menyampaikan hadiah kepada pembayar cukai bertuah kempen Ramadan penuh makna 2022. Baiklah saudara, laporan tersebut mengakhiri paparan berita dari Kuala Lumpur. Kembali semula bersama Zahi. Terima kasih, Su.